Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang keempat, perpaduan, unit 10, memupuk perpaduan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu semarak perpaduan dalam standard pembelajaran 2.3.2. Dari segi standard kandungan 2.3 ini, kita akan membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bukan sastra. Dari segi standard pembelajaran 2.3.2 ini, kita akan membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra dengan pelbagai bentuk penyampaian. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Kedua, melengkapkan 3 maklumat peta pokok berdasarkan teks. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Yang kedua, melengkapkan 2 daripada 3 maklumat peta pokok berdasarkan teks. Tentu murid-murid sudah bersedia untuk belajar dalam kemahiran membaca. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 76 dan 77. Dalam tajuk semarak perpaduan. Jika kamu lihat, ini ialah teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Jadi seperti biasa, kita perlu membaca teks ini bersama-sama. Jadi cikgu akan perdengarkan bacaan daripada seorang murid cikgu yang bernama Daniel. Ya, sambil Daniel membaca, cikgu rasa kamu bolehlah kesan, ya, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak keluarga, sekolah dan dalam kemasyarakatan untuk mewujudkan perpaduan. Ya, kamu boleh kurung ataupun catat di mana jawapan yang sesuai untuk langkah-langkah memupuk perpaduan. Kerana lepas ini kita akan melakukan aktiviti melengkapkan peta pokok. Sudah bersedia untuk mendengar Daniel membaca? Okey, jom. Hai, nama saya Daniel. Saya akan bacakan teks ini bersama kawan-kawan. Jom kita baca. Semarak perpaduan. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Semarakkan detik perpaduan. Kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan kefahaman. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti, kurikulum dan co-kurikulum. Kaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam pemupukan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Farisha juga dicadangkan oleh ayahnya, Encik Farid,
agar membaca imbasan sejarah tentang semarak perpaduan. Hargai perjuangan pemimpin terdahulu. Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Chen Lock dan Tun Viti Sabatan antara tokoh yang dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Kekayaan mereka menyatupadukan pelbagai kaum di tanah Melayu, memenuhi syarat penting bagi memperoleh kemerdekaan. Wawasan seorang negarawan. Saya ingin melihat rakyat Malaysia merasa megah atas kejayaan dicapai oleh negara ini, serta yakin berapa banyak lagi kejayaan akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Tengku Abdul Rahman, Putera Al-Haj. Ucapan sempena ulang tahun ke-10 Merdeka Negara pada 12 Ogos 1967. Kamu telah mendengar bacaan daripada Daniel. Mari kita memahami cerita di sebalik bacaan yang disampaikan. Okey, mari kita lihat ya. Jika kamu lihat teks ini tentang semarak detik perpaduan, bagaimana kita mengekalkan sesebuah perpaduan, ya. Okey, semarakkan detik perpaduan yang dalam perenggan pertama ini menceritakan kita mempunyai rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Namun amat penting untuk kita mengekalkan perpaduan supaya rakyat dapat hidup secara harmoni. Ya, perenggan kedua menyatakan cara ya sebuah keluarga boleh memupuk perpaduan dengan mencorakkan kepribadian anak-anak dengan mengamalkan amalan menghormati kaum lain. Ya, jadi perbuatan ini perlu kita lentur daripada kecil supaya kita mengingatkan, mengajar dan mendidik anak-anak supaya menghormati budaya orang lain. Ya. Yang seterusnya dalam institusi pendidikan iaitu sekolah juga berperanan untuk memupuk perpaduan di kalangan murid-murid. Ya. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti sama ada kurikulum ataupun co-kurikulum. Terutamanya sekolah yang melibatkan pelbagai kaum ya. Ini perlu dipupuk oleh pihak sekolah supaya hubungan mereka menjadi semakin erat dan mereka pandai untuk menghormati budaya orang lain. Seterusnya ya, perpaduan juga perlu dipupuk dengan mengamalkan aktiviti kemasyarakatan. Ya, kita perlu mengunjungi majlis sambutan perayaan contohnya, juga melakukan aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial bersama-sama. Ya, ini dapat memastikan hubungan yang erat di antara satu sama lain. Jika kita duduk dalam komuniti yang pelbagai kaum, sertailah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan supaya kita dapat mengenali jiran-jiran yang berbeza kaum. Kesimpulannya di sini, semua pihak perlu berganding bahu bekerjasama untuk memastikan perpaduan sentiasa kekal dan memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni. Kita teruskan. Okey, di sini Farisha ya, telah dicadangkan oleh ayahnya Encik Farid agar membaca imbasan sejarah tentang semarak perpaduan. Ya, inilah pemimpin dahulu kita iaitu Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Chen Lock dan Tun Viti Sabatan ya, antara tokoh yang dijulang dan merupakan insan yang membina perpaduan ya di negara kita ini. Jadi kejayaan mereka menyatupadukan pelbagai kaum ini merupakan syarat penting bagi memperoleh kemerdekaan. Mari kita lihat wawasan seorang negarawan iaitu Tengku Abdul Rahman. Saya ingin melihat rakyat Malaysia berasa megah atas kejayaan yang dicapai oleh negara ini serta yakin berapa banyak lagi kejayaan akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Ucapan ini disampaikan sempena ulang tahun ke-10 kemerdekaan negara pada 12 Ogos 1967. Ya, Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj yang merupakan Perdana Menteri kita yang pertama. Okay, jadi murid-murid jelas tentang teks yang dikongsikan. Mari kita lihat aktiviti yang seterusnya. Dalam aktiviti ini kita perlu melengkapkan langkah menyemarakkan perpaduan berdasarkan teks tadi. Ya, ini peta pokok. Kita perlu melengkapkan dari segi keluarga. Apa keluarga, peranan sekolah, peranan masyarakat. Okay, jadi mana kamu nak dapatkan maklumat ini? Tentulah berdasarkan teks.
Jadi untuk keluarga, kita boleh lihat dalam perenggan yang kedua. Kamu baca balik dalam perenggan yang kedua dan ambil isi-isi penting tentang peranan keluarga menyemarakkan perpaduan. Mari kita lihat bersama-sama. Hubungan keluarga yang erat. Ibu bapa mencorakkan kepedulian anak-anak untuk menghormati amalan kaum lain dan semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Ambil semula isi-isi penting ini dan kamu masukkan ke dalam topik keluarga, peranan keluarga. Hubungan kekeluargaan yang erat, ibu bapa mencorakkan kepedulian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain. Dan yang ketiga, semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil lagi. Ya, isi-isi ini masukkan dalam topik yang pertama iaitu peranan keluarga. Jelas murid-murid? Mari kita lihat apakah peranan sekolah pula untuk memupuk perpaduan. Kita lihat pada perenggan yang ketiga. Ya, yang pertama, murid-murid didedahkan dengan sistem pendidikan yang menjamin hubungan yang utuh. Yang kedua, murid-murid dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam aktiviti kurikulum dan kurikulum. Dan pergaulan mesra perlu dipupuk sebagai asas kehidupan bermasyarakat. Okey, masukkan isi penting ini juga di bawah tajuk sekolah. Jelas ya murid-murid? Ya, mudah aktiviti ini, kamu hanya mengambil isi-isi penting tentang peranan-peranan mengikut subtopik. Seterusnya peranan masyarakat. Ya, lihat perenggan yang keempat, apakah isi pentingnya? Anak-anak digalakkan berkomunikasi dengan jiran berlainan kaum. Ya, saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Berkomunikasi dan aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial. Ambil semua isi-isi penting ini, masukkan ke dalam subtopik peranan masyarakat. Ya, jelas ya murid-murid? Inilah peranan penting yang untuk kita memastikan aktiviti dalam kemasyarakatan kita dijalankan dengan baik walaupun kita tinggal di kawasan yang berbilang kaum. Okey, jelas? Sekiranya jelas, kita pergi ke slide yang seterusnya. Aktiviti yang kedua melengkapkan jadual dengan imbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam teks. Kamu telah belajar ya imbuhan ini beberapa hari yang lepas. Jadi kita perlu melengkapkan 3 lagi perkataan daripada imbuhan awalan dan 3 lagi perkataan daripada imbuhan akhiran. Contoh cikgu dah bagi 1, melentur. Imbuhannya kata dasarnya lentur. Begitu juga dengan imbuhan akhiran hubungan. Akhiran dia an, kata dasarnya hubung. Di mana kamu nak ambil perkataan ini, rujuk balik teks yang kita baca. Kamu rujuk imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Tulis semula, lengkapkan dari segi imbuhan dan kata dasar. Jelas ya murid-murid? Cikgu harap kamu dapat menjawabnya dengan betul. Okey. Berakhirnya penerangan cikgu tentang aktiviti yang kedua, cikgu akan kongsikan juga nilai murni dalam topik kita pada hari ini iaitu semangat cintakan negara dengan mengekalkan perpaduan. Kita perlu mengekalkan perpaduan ini supaya generasi akan datang lebih menghormati ya, budaya dan mengamalkan adab-adab cara hidup yang baik bagi memastikan perpaduan kita kekal. Ya, jika kita tidak dapat hidup dalam perpaduan yang utuh, kita tidak dapat hidup dalam negara yang aman dan harmoni. Jadi, masing-masing memainkan peranannya tersendiri. Hormati budaya orang lain, insya-Allah kita juga akan dihormati oleh orang lain. Sampai di sini dulu perkongsian cikgu pada kali ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ingat pesan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.